So saya mulakan dengan soalan pertama. Ada satu soalan pertama ni daripada ini kita untuk Dr. Syafinas ya. Jadi untuk kanak-kanak sindromik, adakah mereka lebih berisiko untuk mendapatkan rabun jauh? Itu soalan pertamanya. Silakan. Ya, kanak-kanak yang mengalami sindrom, dia ada banyak jenis sindrom pada kanak-kanak, mereka memang lebih berisiko untuk mengalami rabun secara amnya, sama ada rabun jauh atau rabun dekat lah, tak semestinya rabun jauh sahaja. Jadi selalunya kesemua kanak-kanak sindromik memang akan dirujuk kepada pakar mata untuk kita membuat saringan sama ada mereka mempunyai tahap penglihatan yang baik dan memastikan mereka tiada rabun. Sama ada rabun jauh atau rabun dekat. Selalunya kanak-kanak yang bayi pramatang, yang lahir pramatang, mereka lebih berisiko untuk dapat rabun jauh. Jadi semua bayi pramatang memang kita saring untuk pastikan mereka ada rabun jauh. Tapi semua sindrom pun memang kena saring jugalah. Okey. Sebenarnya saya pun ada soalan ni untuk Dr. Syafinas. Katalah dalam teknik yang tadi satu yang daripada pembentangan Dr. Syafinas tadi yang mengatakan Kementerian Pendidikan Taiwan tadi kan yang melancarkan program Tian-Tian 120 tu yang di mana pelajar-pelajar dibawa disarankan berada di luar bilik darjah ya. Jadi dalam itu kita pun kalau boleh mungkin ini pun juga jadi perhatian kepada kementerian kita lah, Kementerian Pendidikan Malaysia supaya ini boleh kita laksanakan supaya memperbanyakkan kanak-kanak berada di luar. Seperti apa yang Dr. Syafinas kata tadi, memang pendidikan jasmani hanya 1 jam minggu saja kan. Kalau boleh kita nak laksanakan setiap hari. Cuma persoalannya tadi yang dikatakan oleh Dr. Syafinas sebabnya kanak-kanak perlukan cahaya yang banyak untuk pertumbuhan, terutamanya pertumbuhan mata. Cuma saya sendiri nak bertanya, adakah salah satu selain daripada cahaya tu tadi, mungkinkah beradanya kanak-kanak tadi di luar tadi, maknanya dengan melihat dengan pandangan yang jauh dan juga mungkin pandangan jauh dan juga dekat di situ, mungkin itu juga boleh memberikan kesan kepada ataupun mengelakkan daripada rabun jauh tadi. Bagaimana pandangan? Okey, cahaya matahari ni memang telah dibuktikan secara kajian memang mengawal pemanjangan bola mata kerana dia menghasilkan dopamin. Dan bila kita sebut tentang cahaya matahari, dia tidak perlu cahaya matahari yang terik di waktu tengah hari. Dia kalau macam yang paling bagus awal pagi ataupun lewat petang, asalkan ada cahaya matahari. Dan kena pesan juga pada anak-anak, jangan pandang matahari. Berada di luar dan mendapatkan cahaya matahari, jangan pandang matahari dan bukan di waktu terik tengah hari. Dan secara tidak langsung juga betul seperti Dr. Sabaria sebut tadi, bila berada di luar mereka akan kurang menggunakan alatan digital, jadi kurang membuat aktiviti jarak dekat penggunaan alatan digital dan ini secara tidak langsung mengurangkan risiko untuk mendapatkan rabun jauh. Okey. Terima kasih Dr. Syafinas. Mungkin saya tanyakan soalan kepada Prof. Wong dululah. Mungkin ini dengan ada soalannya dengan adanya PDPR yang mungkin akan diteruskan dari masa ke semasa, ya mungkin kita tahu sebab dengan pandemik ni mungkin terus naik dia punya ni keadaan dia. Mungkin ini akan diteruskan ya. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak KPM untuk kurangkan risiko masalah kesihatan ini? Okay, salah satu langkah yang saya rasa telah diambil ialah untuk berselang-seli masa hari belajar dan juga saya rasa para guru yang ada dalam audiens pun tahu cara pengajaran online memang mencabar kerana attention kanak-kanak mungkin rendah. So cara pengajaran mesti lebih berkesan dan tidak bergantung pada masa sahaja kurangkan masa. Izinkan saya share slide yang saya sediakan untuk lecture yang sebelum ini. Cikgu perlu tetapkan matlamat untuk kanak-kanak mereka, untuk menyediakan masa dan tempoh akhir tugasan, dan juga perlu tetapkan matlamat untuk kanak-kanak mereka untuk menyediakan masa dan tempoh akhir tugasan, dan juga perlu tetapkan matlamat untuk kanak-kanak mereka untuk menyediakan masa dan tempoh akhir tugasan, dan juga perlu tetapkan matlamat untuk kanak-kanak mereka untuk menyediakan masa dan tempoh akhir tugasan, dan juga perlu tetapkan matlamat untuk kanak-kanak mereka untuk
dan maklumat yang boleh diukur oleh para guru seperti setiap murid perlu mencari 5 fakta mengenai sesuatu X ya. Dan selepas itu kanak-kanak boleh berkongsi online secara online hasil tugasan mereka. So bukan saja masa yang penting ialah cara pengajaran, format ya, pengantara untuk pelajaran itu penting juga ya, bukan masa. Saya rasa sekarang ramai kanak-kanak really spend a lot of time, sangat banyak masa untuk belajar, dan kita tahu ya, ada kanak-kanak yang sedang tengok handphone sini, tengok iPad kat cikgu, handphone kat tepi. So itu tidak berkesan langsung ya cara pengajaran. So perlu ada cara yang fokus, pendek, bertugas, bermaklumat supaya mereka dapat mencapai objektif yang cikgu-cikgu mahu. Saya rasa itu pentinglah, kerana saya rasa tidak boleh elak daripada belajar dari rumah dari semasa ke masa. Okey, kalau mungkin tidak soalan ni mungkin pada Prof Wong tadi. Kalau misalnya Dr. Syafinas ataupun kalau soalan untuk Dr. Syafinas pun mungkin Prof Wong nak jawab pun boleh jugalah. Ya. Kalau ada saranan daripada Dr. Syafinas ke tentang ini? Untuk mengurangkan ancaman digital dengan keadaan kita akan meneruskan pembelajaran online adalah amalan 20-20-20 itulah yang paling saya rasa agak senang untuk diamalkan ya, sebab mungkin boleh letak timer ya, lepas 20 minit kita cakap murid sama-sama kita rehatkan mata 20 seconds, mungkin boleh kira 1 sampai 20 sambil melihat benda yang jauh, macam di luar kelas, di luar tingkap, benda yang jauh. Ya. Antara saranan yang boleh diamalkan. Guru-guru boleh mulakanlah dengan panduan tu tadi ya. Maknanya mungkin dijadikan sebagai amalan kepada kanak-kanak. Jadi dia boleh digunakan bila mereka menggunakan gadget tersebut ya. Okey, dan soalan yang untuk Dr. Syafinas ya. Untuk kanak-kanak berumur kurang 10 tahun, tadi apa yang daripada pembentangan Dr. Syafinas kata tadi, ada dikatakan maknanya perlu mendapatkan dapat rawatan pakar optometri ataupun pakar mata ya. Dan untuk ini, adakah pakar optometri di hospital sahaja yang ada peralatan yang tepat untuk memeriksa sama ada kanak-kanak ada rabaan jauh ataupun tidak? Okey. Ya betul. Untuk kanak-kanak bawah umur 10 tahun, mereka boleh membuat saringan penglihatan di kedai optometri, saringan sahaja untuk memastikan ada masalah rabun ataupun tidak. Sekiranya di kedai mendapati memang ada rabun, selalunya mereka memang akan rujuk kanak-kanak yang bawah 10 tahun ke klinik mata untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Dia bukan bergantung kepada peralatan, tetapi lebih kepada ubat titis mata yang perlu diletakkan untuk merehatkan otot mata untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Sebab ubat titis mata ni dia tak boleh diletakkan di kedai. Maksudnya di kedai mereka tak boleh letak ubat titis mata ni. Sebab kita kena pantau lah lepas letak ubat titis mata ni. Selain di hospital, kita ada juga klinik optometri di Fakulti Sains Kesihatan di Jalan Raja Muda ya. Itu tak dikira hospital lah, tapi dia ada klinik optometri yang juga boleh membuat pemeriksaan untuk rabun jauh. Mereka juga meletakkan ubat titis mata untuk mendapatkan rawatan rabun yang tepat. Sebab kalau kita tak letak ubat titis mata ni, apa yang berlaku, tahap rabun akan menjadi terlalu tinggi. Contohnya, sebenarnya rabunnya mungkin dalam 200.5 saja, tapi kalau tak letak ubat mungkin dia akan dapat 400 atau 500. Jadi power cermin mata tu akan jadi terlebih tinggi daripada yang sepatutnya, dan kanak-kanak akan memakai cermin mata ini akan sakit kepala, tak selesa apa semua. Itu isunya lah. Lanjutan kepada itu ya, Dr. Syafinas, katakanlah misalnya ada kanak-kanak tu telah pergi jumpa bukan optometris tapi dapatkan pembacaan reading dia untuk power dia kan. Jadi dia dan disarankan untuk memakai cermin mata tanpa membawanya ke hospital ataupun ke klinik yang Dr. Syafinas katakan tadi. Bagaimana agaknya kesan dia? Kesannya seperti saya sebut tadi, dia punya tahap cermin mata tu akan jadi terlalu tinggi dari sepatutnya. Bacaan yang diberikan akan terlalu tinggi daripada bacaan yang tepat, yang sepatutnya lah.
Jadi apa yang selalu saya terima adalah kebanyakan kanak-kanak kecil memang akan dirujuk oleh kedai optometri kepada pakar mata, memang selalunya begitu. Tapi ada jugalah segelintir kanak-kanak yang dah memang buat cermin mata daripada kedai, dan bila datang dengan kita memang kita dapati cermin mata dia, power dia terlalu tinggi. Jadi kita perlu adjust balik lah dan beri power yang sesuai. Ya, yang ini mungkin kita ini untuk dapatkan perhatian semua peserta dalam ini webinar ini mungkin merupakan kesan yang tidak baik pada kanak-kanak tersebut ya. Jadi mungkin kita sarankan untuk mendapatkan rawatan yang sebaiknya daripada hospital. Dan juga terima kasih Dr. Syafinas. Mungkin Prof Wong, soalan seterusnya di sini, adakah stres boleh mencetuskan sawan pada kanak-kanak yang ada epilepsi? Contohnya stres untuk hadapi peperiksaan, stres akibat banjir dan sebagainya. Ya memang ya, apa-apa tekanan ya secara fizikal atau emosi memang boleh mengurangkan ambang sawan kita, di mana seperti yang saya telah bincangkan tadi, bahan kimia kita ketidakseimbangan itu lebih ketara. Satu contoh yang paling senang ya saya bagi ialah masa musim raya. Musim raya pesakit saya balik kampung, ya naik kereta bangun awal, kurang tidur. Balik kampung, kurang tidur, ya, excited, happy. Then lepas 2-3 hari pulang ke KL. Masa perjalanan pulang KL, sawan. Ya, ini sangat selalu berlaku, tiap-tiap musim raya berlaku. Sebab secara kumulatif ya, secara bertambahan stres itu berlaku. Bukan saja satu lah, ya, kurang tidur, terlalu letih, excited, ya, itu yang menyebabkan mereka sawan lebih masa bukan saja stres ya, apa-apa yang perubahan dalam corak hidup biasa boleh menyebabkan sawan lebih ketara. Ya, satu lagi ya, Prof Wong, kalau tadi Prof Wong kata tadi dalam bentuk dia antara dalam pembentangan tidak ada mengatakan bahawa kecederaan otak kan boleh membuat epilepsi dan juga kemerosotan pembelajaran. Tapi yang boleh mengakibatkan epilepsi. So now we are talking about patient ni, pesakit sama ada dia memang pesakit epilepsi dan dia menggunakan digital, penggunaan digital yang berlebihan. Itu mungkin memang tadi dah bincangkan memang banyak kesan dia kan. Tetapi kalau misalnya dia bukan pesakit epilepsi tapi dia menggunakan digital ini, gadget yang berlebihan kan, penggunaan digital yang berlebihan, dan itu boleh mengakibatkan kecederaan otak. Tidak, itu tidak boleh. Dia tidak menyebabkan kecederaan otak, tetapi seperti yang saya bincangkan tadi, secara umum boleh menyebabkan masalah kelakuan, kemerosotan akademik, ya, disebabkan oleh exposure pada media yang terlalu banyak lah. Tapi tidak menyebabkan kecederaan otak. Maknanya tidak boleh kecederaan dengan sendirinya tidak. Yang di pesakit epilepsi, kecederaan otak mungkin telah berlaku ya, katakan kurang oksigen masa lahir. Ya, mereka mengalami epilepsi kemudian, dan kekurangan oksigen masa lahir itu juga menyebabkan masalah pembelajaran. Ya, ataupun epilepsi itu terlalu panjang, terlalu teruk, boleh menyebabkan kecederaan otak juga jikalau sawan mereka terlalu panjang, ya, lebih dari 30 minit contohnya. Ya. Maksud di situ memang pesakit tadi memang dah sedia ada epilepsi. Ya, betul. Okay. Tetapi kalau misalnya epilepsi itu tidak dikesan, tetapi dengan adanya penggunaan digital yang terlalu berlebihan, boleh mencetus. Saya lihat ada satu soalan ya, sama ada boleh tak kita kali pertama dapat epilepsi jikalau mengguna berlebihan. Video yang saya tunjukkan itu berlaku pada remaja ya, remaja yang mengenai epilepsi yang kita panggil juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsi ini cenderung ya berlaku jikalau kita lihat skrin terlalu banyak, terutamanya yang berkelip-kelip ya, seperti video game Mario, Super Mario, Pokemon ya, atau apa-apa yang mempunyai kontras ya, berkelip dalam kadar yang 16 hingga 20 kitaran per saat. Ya, tak perlu video screen pun sebenarnya jikalau ya, contoh yang satu lain ialah katakan ya matahari terbenam ya, matahari terbenam
ada pokok-pokok katakan pokok apa ya, pokok getah ya. Kita pandu melalui kebun getah di mana cahaya matahari terbenam. Cahaya itu bila kita pandu, dia berselang gelap cerah. Ini pun boleh mencetuskan pesakit epilepsi mengalami sawan masa itu juga. Ya, so dia corak ya, dan juga cahaya berkelepan itu yang menyebabkan. So boleh berlaku ya gejala pertama epilepsi dicetus oleh skrin yang terlalu banyak. Ya, okey. Itu ya soalan yang tadi, samalah soalan yang saya kata tadi, yang alat digital, penggunaan alat digital yang berlebihan boleh menjadi pencetus pertama. Ini soalan yang kita ada menjadi pencetus pertama kepada kanak-kanak yang ada kecenderungan kepada epilepsi. Ya. Ada satu lagi, tadi ada dalam pemantangan Dr. Syafinas ada mengatakan tentang posture kan, maknanya kedudukan berdepan dengan gadget tadi. Mungkin boleh dijelaskan lagi bagaimana bentuk posture yang terbaik dan juga apa dia mungkin kesan-kesan kalau kita sambil tidur ke memegang gadget dan seterusnya. Okey, saya terangkan berkenaan dengan jarak yang optimum kalau membaca buku ataupun alatan digital adalah 30 cm. So 30 cm ni lebih kurang jarak satu pembaris panjang. Untuk skrin komputer adalah jarak satu lengan ataupun 50 cm dan TV 42 meter lah. Dan soalan berkenaan dengan penggunaan alatan digital sambil baring ataupun membaca buku sambil baring, ini adalah tidak digalakkan. Sebab selalunya kalau kanak-kanak pegang handphone atau pegang buku sambil baring, dia memang tak boleh nak maintain jarak 30 cm. Memang dia akan cenderung untuk pegang lebih dekat. Sebab handphone tangan lama-lama lenguh kan, dia memang akan jadi lebih dekat. Jadi kalau membaca dan menggunakan alatan digital sambil baring memang akan menyebabkan kerja aktiviti jarak dekat jadi lebih dekat lah. Dari segi posture lebih bagus sekiranya mereka duduk dan ada meja di hadapan lah daripada pegang dengan tangan, dan yang paling penting juga adalah pencahayaan yang optimum. Jangan terlalu gelap dan juga jangan terlalu terang. Kalau terlalu terang, silau pun tidak bagus juga untuk kesihatan. Okey, terima kasih. Dan ada soalan di sini, macam mana untuk mengatasi anak kecil berumur 2 tahun untuk tidak ketagih dengan telefon? Ya. Seperti yang saya bincangkan, kita whole community mesti berperanan melakukan ini untuk menangani masalah ini. Pagi ni saya membuat rondaan ward di ward ya. Kanak-kanak 2 tahun sedang menonton kartun di handphone, kanak-kanak 4 tahun sedang melihat skrin begitu dekat. Saya cakap, ini perlu Dr. Syafinas ni, sudah macam ni ya, 4 tahun. Ya, so dan ibu bapa biarkan saja. Saya bukan saja ibu bapa, semua orang ya, termasuk staff di ward, semua orang ya, ibu bapa, para guru perlu prihatin ya kepada guideline kita ya, di mana 2 tahun atau kurang jangan ada apa-apa skrin kecuali untuk buat interaksi sosial, video call, video chatting, dan kurang 2 hingga 5 tahun 1 jam, dan kurang dari 2 jam untuk kanak-kanak yang lebih 5 tahun. Kita mesti selalu conscious ya mengenai masalah ni. Kalau tidak, sangat senang ya, sebab kandungan memang menarik ya. Kanak-kanak sekarang lebih pintar saya bila mereka guna YouTube, fungsi-fungsi yang hidden, dia lebih pintar. Saya pun tak tahu ada boleh skip 10 second, 30 second, dia lebih pandai. So very interesting all this content, dan ini menyebabkan ya kanak-kanak kita memang akan ketagih. So you really ibu bapa, guru-guru dan community perlu sentiasa prihatin pada garis panduan ya, dan cuba menghadkan dan menjadi teladan yang baik. Jangan minta anak jangan guna tapi sendiri guna ya. Selalu guna, itu akan gagal. Ya, betul. Saya pun sendiri ada cucu, Prof. Jadi yang cucu kecil-kecil itu kan mengisau juga dia. And then kita nampak comel lah, dia boleh main-main sendiri, dia tekan-tekan kan. Tetapi kesan dia tu kan, kesan dia tu lebih tidak baik lah. Ya.
Ada soalan lain ialah adakah kemungkinan untuk kanak-kanak tidak lagi perlu memakai cermin mata apabila dewasa sekiranya dikesan awal? Mungkin Dr. Syafinas? Okey. Saya perlu sebut di sini rabun ni ada 3 jenis, tapi yang saya nak sebut adalah rabun jauh dan rabun dekat. Sekiranya seseorang itu mengalami rabun dekat, ada kemungkinan power cermin mata dia akan berkurangan secara berperingkat apabila mereka meningkat remaja dan dewasa. Ini rabun dekat. Sebab bila rabun dekat, bola mata pendek. Jadi bila dia membesar, bola mata turut membesar, jadi power dia akan turut berkurang. Ini berbeza dengan rabun jauh. Rabun jauh sekiranya telah mengalami dan diberi rawatan, tahap rabun jauh tidak berkurang. Dia sama ada akan stay pada power yang sama ataupun meningkat. Jadi apa yang kita nak supaya dia tidak meningkat lah. So, contohnya kalau kita dah dapati dia rabun jauh pada tahap 150, 200, kita nak supaya dia maintain dekat power itu dan tidak terus meningkat kepada 300, 400 dan 500 lah. Dengan mengamalkan kawalan rabun jauh yang saya sebut tadilah, yang mengamalkan gaya hidup sihat, tingkatkan aktiviti luar, kurangkan aktiviti dekat yang keterlaluan, dan jika doktor pakar mata mendapati peningkatan rabun jauh berlaku secara sangat ketara, kita akan mulakan ubat titis mata atropin ataupun kita rujuk kepada pegawai optometri untuk beri rawatan cermin mata khas. Jadi untuk rabun jauh selalunya memang kena pakai cermin mata sehingga dewasa, tetapi kalau rabun dekat ada kemungkinan tahap rabun dekat boleh berkurang. Okey, ini soalan untuk Prof Wong. Bolehkah pakar epilepsi kanak-kanak mengesyorkan supaya murid sekolah yang mengalami epilepsi dapat menduduki semula peperiksaan yang mereka terlepas akibat alami sawan masa dari peperiksaan? Yang ini terutamanya peperiksaan awam yang penting lah. Ya. Okey, memang ya kalau ada permohonan kita boleh menyokong permohonan ini sebab jikalau berlaku sawan pada hari peperiksaan, ini akan menjejaskan performance ya kanak-kanak sebab mereka dalam keadaan yang kurang cegas ya hari itu dan pemikiran mungkin akan kabur pada hari itu. Tetapi sama ada Kementerian Pendidikan boleh menerima cadangan permohonan ini, saya kurang pastilah ya, tapi kita memang boleh menyokong permohonan ini sebab kadang-kadang yang lepas sawan, kadang-kadang lepas 1-2 hari masih lagi kurang sihat lah selepas sawan, terutama jikalau sawan dia berpanjangan dan serius, jenis yang serius seperti apa yang kita panggil bilateral tonic-clonic seizure. Maknanya dia kesan dia lebih, maknanya bukan sehari 2 je lah, maknanya ambil dia masa. Boleh, dia lebih kurang biasanya kalau sawan yang pendek, dia ambil beberapa jam lah untuk pulih kepada keadaan normal lah. Ya. Okay. Alright. Jikalau mereka sawan bermaksud ada benda yang tak elok dalam otak ya masa hari itu, yang seperti saya cakap ambang sawan rendah sikit, ya, ada yang tidak sihat ya dan menyebabkan mereka lebih senang sawan. So keadaan itu memang tidak optimal lah untuk mengambil peperiksaan. Ya, dan sawan tu mungkin disebabkan oleh tekanan. Ya betul. Ya betul. Ya. Alright, okay. Dan soalan lagi, mungkin ini pada Prof Wong juga, adakah kesan-kesan negatif terhadap otak dapat dihentikan serta-merta apabila kanak-kanak menghentikan penggunaan skrin atau memerlukan masa? Saya rasa ini soalan ini kita perlu lihat kanak-kanak jenis mana. Kalau kanak-kanak kecil, toddler dan umur 2, 3, 4, 5 tahun, di mana perkembangan otak, masa kritikal untuk perkembangan otak, di mana mereka memerlukan contohnya stimulasi bahasa untuk cakap, ya, dengan menghentikan serta-merta mereka tak akan cakap next day. Ya, itu perlu masa lah dan untuk perkembangan. Tapi untuk katakan remaja, mungkin setengah-setengah kesan itu boleh reverse, seperti kurang tidur, ya, itu boleh diselesaikan. Tapi masalah withdrawal, ya, ketagihan, ketagih lepas tu kita kalau berhenti, ya, ketagihan itu macam dadah, ketagihan kalau berhentikan dadah, withdrawal itu
perlu ambil masa juga untuk sesuaikan kehidupan yang kurang digital lah. Itu perlu masa. Tapi saya rasa jika dengan cara hidup yang sihat, masalah ini mungkin boleh dikurangkan lah lepas kita kurangkan skrin. Ya. Dan ada mungkin Prof Wong, ada di dalam itu sebabnya kita nak kalau boleh ibu bapa mungkin Dr. Syafinas juga dalam maksud saya guru-guru contohnya dalam ini di sekolah untuk kalau maknanya mengesani, kalau boleh membantu dapat mengesan kalau kanak-kanak yang katalah yang rabun jauh, maknanya peka tentang kanak-kanak tersebut. Mungkin macam kalau kanak-kanak tak nampak selalu dia kecilkan mata dia kan, maknanya the way that dia tak nampak tu dia macam tu kan. Jadi kalau boleh kita boleh maknanya sama-sama membantu. Tadi ada saranan Dr. Syafinas, maknanya kalau boleh kita berhubung dengan ibu bapa dan juga mungkin membantu. Macam mana pandangan ni Dr. Syafinas membantu kanak-kanak tersebut supaya maknanya dia ditempatkan sebelum mendapat rawatan, tempatkan di kedap duduk di hadapan, barisan hadapan untuk mendapatkan supaya dia boleh melihat dengan baik. Mungkin itu cadangan lah. Mungkin ada lagi saranan yang lain mungkin diberikan kepada guru-guru supaya amalan ini dapat diberikan supaya kanak-kanak ni dapat dijaga. Masalah rabun di kalangan kanak-kanak sekolah memang kita sangat memerlukan kerjasama dan pelibatan guru-guru untuk sama-sama mengesannya kalau di sekolah dan kalau di rumah oleh ibu bapa. Saya yakin guru-guru ramai yang tahu tentang gejala rabun jauh kerana saya kerap juga menerima rujukan daripada guru yang memberitahu ibu bapa kanak-kanak ni dia rasa ada rabun sebab tak boleh baca tulisan di papan putih di hadapan, tak nampak benda yang kecil di hadapan. Kadang-kadang guru memang perasan kanak-kanak tu dia suka kecilkan anak mata tu macam tengok macam ni. Dia kecilkan anak mata dia. Itu antara tanda-tandanya. Antara tanda lain adalah kadang-kadang dia punya tahap pembelajaran dia berkurang. Ya? Dia punya performance dekat sekolah berkurang. Dan selain pada memantau gejala rabun jauh, pihak Kementerian Kesihatan juga saya yakin ada saringan penglihatan secara berkala yang saya pasti mereka buat masa darjah 1 dan darjah 6, tapi adalah bagus kalau dapat dilakukan setiap tahun. Jadi sebab kita tak tahu pada umur berapa mereka boleh mengalami rabun dan kanak-kanak ni kadang-kadang kalau dia tak nampak, dia tak tahu yang dia tak nampak. Dia tak bagi tahu. Jadi kalau kita buat saringan penglihatan, mungkin pada awal tahun waktu persekolahan kan, kita boleh kesan lebih awal. Guru-guru boleh memberi maklum balas kepada ibu bapa untuk mendapatkan saringan penglihatan dengan pakar mata lah sama ada mereka mengalami rabun atau tidak. Untuk epilepsi mudah epilepsi sangat ketara. Hanya satu epilepsi yang kurang ketara ialah di mana kanak-kanak termenung beberapa saat seperti ini. Ini yang kita panggil absence epilepsi, di mana mungkin guru akan miss epilepsi jenis ini sehingga dia berlaku banyak kali dalam kelas ataupun bila kanak-kanak itu mengalami kemerosotan prestasi disebabkan sawan yang berulang-ulang di kelas yang tidak dikenali oleh cikgu di mana mereka hanya termenung 2-3 saat dan tidak nampak. Terutamanya online sekarang online memang susah nak lihat siapa yang termenung, iaitu sawan yang mungkin yang cikgu tak kenal tapi sawan lain memang senang dikenali Antara cara-cara untuk pesakit epilepsi, saya izinkan saya share slide juga untuk lecture dulu. Cikgu perlu mengenal pasti awal pelajar yang berisiko, sama ada mereka jikalau mereka terdapat kemerosotan kawalan sawan, prestasi atau kelakuan, sama ada itu ialah disebabkan oleh sawan atau kurang tidur sebab skrin terlalu banyak atau kesan sampingan ubat. Dan guru-guru juga perlu fahami pelajar aspek mana
masalah mereka dari segi pembelajaran, juga ada tak masalah penglihatan atau pendengaran dalam pelajar pesakit epilepsi mereka. Perlu cikgu juga kena mengenali pelajar sama ada mereka belajar lebih senang melalui visual atau auditory, dari segi pendengaran atau penglihatan. Ada setengah-setengah orang belajar lebih cepat melalui visual, melihat, berbanding dengan setengah orang bila kita cakap dia lebih cepat pick up ya. Dan guru-guru juga perlu mengenali dan memupuk kelebihan pelajar individual ya. Apa kelebihan pelajar ini ya, dan sama ada mereka mengalami masalah kelakuan ke tidak, dan punca penyakit perlu dibincang dengan ibu bapa lah ya. Jikalau ada pesakit epilepsi itu perlu mengenali dengan lebih mendalam pesakit itu supaya kita boleh membantu mereka dalam pembelajaran. Jadi kalau macam tu Prof, maknanya kalau pelajar atau mungkin dia misunderstood ataupun disalah faham sebagai yang suka termenung. Ya, ada ya, ramai. Sehingga berlaku beratus-ratus kali dia sawan seperti ini. Dia termenung 2-3 saat, mungkin termenung, mungkin dia daydreaming ya, mungkin sawan. So kalau ada pesakit pelajar macam ini, para guru boleh feedback pada cikgu, ibu bapa sama ada itu berlaku juga di rumah ke tidak. Jikalau ada kemungkinan ini ialah sejenis sawan dan perlu pergi rawatan doktor lah untuk mengenal pasti sama ada itu ialah epilepsi ke tidak. Ya, begitu juga untuk disarankan kepada ibu bapa juga untuk melatih anak-anak ya. Dan satu lagi mungkin pada saya lah, sebab anak saya ada 2 orang yang ada febrile fit. Itu bukan dikatakan epilepsi ya, febrile fit. Okey. Jadi kalau misalnya kanak-kanak di sekolah, tadika atau prasekolah mungkin berlaku di situ kan. Tapi itu bukan dikonsider sebagai itu bukan epilepsi, itu ialah kecenderungan untuk sawan semasa demam. Okey. Ya. Alright. Okey, kalau mungkin tak ada lagi soalan di sini, mungkin ada apa-apa yang mungkin Dr. Syafinas mungkin untuk mengakhiri sesi kita, mungkin Dr. Syafinas ada dalam mungkin kurang daripada 1 minit, mungkin ada apa-apa yang mungkin Dr. Syafinas nak cakapkan tentang Rabun Jauh? Mari kita sama-sama dengan anak-anak melibatkan diri dalam aktiviti luar 2 jam sehari ya, untuk kesihatan mata. Dan yang paling senang saya rasa kita amalkan peraturan 20-20-20. Selepas 20 minit melakukan aktiviti jarak dekat, kita rehatkan mata selama 20 saat dengan memandang sejauh 20 kaki. Saja dari saya. Yang itu panduan tu kita ni dah berapa lama dah? Okey. Dan Prof Wong mungkin ada seperti tambahan pada Dr. Syafinas, gaya hidup sihat, tidur cukup, aktiviti fizikal yang cukup dan skrin yang sepatutnya ya untuk umur kanak-kanak. Itu saja pesanan saya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Syafinas dan juga Prof Wong atas kesudian untuk bersama kami dalam perbincangan kita pada hari ini. Dan memang kita dapat banyak informasi daripada dan juga maklumat-maklumat penting daripada Dr. Syafinas dan juga Prof Wong yang boleh kita gunakan dan untuk ibu bapa dan juga guru-guru untuk membantu kanak-kanak, dan untuk kita teruskan usaha-usaha kita untuk mengadakan amalan mesra kanak-kanak terutamanya di sekolah ya. Dan insya-Allah terima kasih kami ucapkan, dan mungkin kita jumpa lagi dan mungkin tidak serik lagi Prof Wong dan juga Dr. Syafinas bersama dengan kami kalau ada apa-apa yang perlu kita bersama nanti insya-Allah. So terima kasih banyak-banyak atas kesudian keduanya.